10. Pemasyuran kemerdekaan. 10.4 Kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Kesan dari segi politik ialah pengamalan sistem raja berperlembagaan yang di Pertuan Agong menjadi ketua utama negara dengan bidang kuasa tertentu. Selain itu, pentadbiran negara. Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri yang pertama. Beliau mengekalkan ahli kabinet yang ada dan membuat perubahan dengan melantik Datuk Abdul Razak Hussein sebagai timbalan Perdana Menteri. Persekutuan Tanah Melayu mempunyai seorang menteri luar sebagai tanda kebebasan negara menjalankan dasar luar negara. Jawatan ini disandang oleh Tunku Abdul Rahman. Seterusnya, demokrasi berparlimen. Rakyat mempunyai kuasa memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Parlimen berkuasa menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan. Pada peringkat negeri pula, Dewan Undangan Negeri berkuasa menggubal undang-undang. Berikutnya, cabaran kerajaan persekutuan. Cabaran kerajaan persekutuan adalah untuk menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan, khususnya dalam bidang profesional, pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Kesan dalam peringkat antarabangsa ialah dasar luar. Melalui pengukuhan Kementerian Luar, kerajaan dapat menghantar kumpulan pertama pegawai ke Britain untuk mendapatkan latihan. Selain itu, menganggotai Commonwealth. Bagi merapatkan hubungan sosioekonomi dengan negara ahli, Commonwealth menjadi medan untuk negara kita mempamerkan komitmen terhadap isu yang dihadapi oleh negara anggota. Seterusnya, pertahanan negara. Keadaan negara yang belum mempunyai kekuatan pertahanan menyebabkan negara memerlukan bantuan Britain ketika itu dengan memeterai perjanjian pertahanan yang dinamakan Anglo-Malayan Defence Agreement yaitu AMDA pada tahun 1957. Berikutnya, penyertaan dalam blok sterling. Penyertaan ini bermaksud negara menggunakan pound sterling dalam urusan perdagangan antara bangsa. Kedudukan Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang berpendapatan tinggi daripada hasil getah dan biji timah memperkuat kedudukan mata wang pound sterling. Selanjutnya, diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Negara kita diterima menjadi ahli PBB dalam persidangannya pada 17 September 1957. Dengan menyertai PBB, negara kita turut menjunjung prinsip PBB untuk melindungi hak asasi manusia. Seterusnya, misi pengaman PBB. Negara kita turut terlibat dalam misi pasukan pengaman PBB di Kongo. Pemilihan ini menggambarkan kepercayaan dan pengiktirafan tertinggi PBB kepada sebuah negara baharu untuk bersama-sama terlibat dalam pengurusan konflik antara bangsa. Kesan dari segi ekonomi. Salah satunya ialah Rancangan Malaya Pertama 1956 sehingga 1960. Rancangan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberi tumpuan pada sektor luar bandar. Pelbagai keluaran pertanian diwujudkan supaya tidak hanya bergantung pada pengeluaran getah dan menambahkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar kemiskinan. Selain itu, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan yaitu Felda. Badan ini ditubuhkan untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran bagi pertanian dan penempatan semula masyarakat. Seterusnya, institusi keuangan tempatan. Malay National Bank atau Bank Kebangsaan Melayu merupakan bank pertama khusus untuk orang Melayu, ditubuhkan di Klang Street, Kuala Lumpur oleh Ma'ruf Zakaria. Bank Negara pula beroperasi pada 26 Januari 1959
bagi menggalakkan kestabilan keuangan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi negara kita. Terdapat juga bank lain seperti Kongik Bank ditubuhkan pada 1913 di Kuala Lumpur. Berikutnya, pembangunan luar bandar. Kementerian Pembangunan Luar Bandar diwujudkan. Hasil penstrukturan pentadbiran yang bertanggung jawab untuk membangunkan infrastruktur, sosial dan ekonomi luar bandar. Majelis Pembangunan Luar Bandar ditubuhkan pada peringkat negeri dan daerah bagi merancang dan menyelaraskan pelaksanaan proyek pembangunan. Kerajaan memberikan keutamaan kepada penyediaan kemudahan asas untuk penduduk luar bandar. Selanjutnya, rancangan buku merah. Rancangan buku merah dilancarkan pada 25 Januari 1961. Buku ini mengandungi proyek kemudahan asas seperti jalan kampung, jambatan, surau, bekalan air dan bekalan elektrik. Pemantauan dan maklum balas berdasarkan yang terdapat dalam buku merah diletakkan di dalam bilik gerakan kemajuan negara pada peringkat daerah, negeri dan pusat. Kesan dari segi sosial ialah pendidikan. Pendidikan merupakan wadah untuk membina sebuah bangsa bagi negara yang bersatu. Kerajaan mengeluarkan penyata Rahman Talib bagi mengkaji semula penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 yang lalu. Penyata ini memberikan penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Selain itu, penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedudukan bahasa Melayu semakin kukuh apabila pasal 1 perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menetapkan bahwa bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa kebangsaan. Dengan itu, Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran. Seterusnya, Jabatan Penerangan. Penubuhan jabatan ini bertujuan menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan di luar negara. Hal ini selaras dengan fungsinya sebagai lidah rasmi kerajaan untuk menerangkan kepada rakyat berkaitan dengan falsafah, dasar, dan wawasan negara terutama menjelang kemerdekaan dan pada tahun-tahun awal negara merdeka. Berikutnya, kesehatan. Pusat kesehatan dan hospital ditubuhkan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Ketika mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, negara mempunyai sebanyak 65 buah hospital. Kementerian Kesehatan memainkan peranan penting dalam pemulihan isu sosial serta pembangunan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, kemudahan asas. Penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur kepada masyarakat juga diberikan perhatian oleh kerajaan pada awal kemerdekaan. Kemudahan bekalan elektrik dan air bersih diutamakan demi keselesaan dan kesehatan penduduk. Kemudahan ini juga untuk membantu usaha meningkatkan taraf hidup, di samping merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dengan bandar.